Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Al-Qail ballighu anni walau ayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Selamat datang tuan-tuan puan-puan ke Tadabbur Center. Segmen Ibrah pada hari ini saya akan membawa kepada anda semua keindahan kisah seorang lelaki yang dimatikan Allah selama 100 tahun di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Kita mulakan sesi ini dengan terjemahan ayat yang saya bacakan tadi, agak panjang namun ia hanyalah satu ayat di penghujung surah Al-Baqarah. Lebih kurang terjemahannya, atau seperti seseorang yang berjalan di dalam sebuah kampung ataupun negeri yang mana kampung itu khawiyatun ala urushiha, bumbungnya telah jatuh ke bawah. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini ataupun penduduk kampung ini selepas kematiannya. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, lalu Allah menghidupkannya semula. Lalu Allah bertanya kepadanya, berapa lama telah engkau duduk di sini? Lalu dia menjawab, aku hidup di sini, aku duduk di sini sehari atau mungkin separuh hari. Lalu Allah berkata, sesungguhnya engkau telah berada di sini bahkan 100 tahun. Engkau lihatlah pada makanan dan minuman engkau tidak ada perubahan. Engkau lihat pula kepada himar engkau untuk kami jadikan engkau ayat kepada seluruh manusia. Dan engkau lihat kepada tulang-tulang bagaimana kami membalutinya, bagaimana kami menumbuhkannya, dan kemudian kami membalutinya dengan daging. Dan apabila telah jelas kepadanya tentang perbuatan ini, lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui Allah sangat berkuasa ke atas segala sesuatu. Daripada cerita ni, kita cuba petik beberapa pengajaran yang sangat indah. Pertama sekali, tuan-tuan yang dihormati sekalian, sangat penting apabila kita melalui sesebuah kisah yang panjang di dalam Al-Quran, kita bahagikan kepada beberapa bahagian supaya kita jelas setiap bahagian yang telah Allah Ta'ala nyatakan. Kita namakan kronologi. So, kronologi ini mestilah dibahagikan dengan jelas supaya kita faham setiap kronologi, setiap babak itu diatur Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengandungi pengajaran. Lalu saya bahagikan kisah ini kepada 6 bahagian ataupun 6 kronologi. Yang pertama adalah lelaki ini berjalan di sebuah negeri, sebuah kampung, lalu menyaksikan kampung ini hancur musnah. Lalu beliau berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan semula kampung ini? Lalu beliau telah dimatikan. Itu babak yang pertama. Kemudian babak yang kedua adalah beliau dihidupkan semula oleh Allah. Lalu berlaku soal jawab. Allah bertanya, beliau menjawab. Sehingga lelaki ini mengetahui rupa-rupanya beliau telah dimatikan Allah selama 100 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita kena ingat flow ini. Yang ketiga adalah Allah perintahkan kepada lelaki ini untuk melihat pertama sekali makanan dan minumannya. Ini yang ketiga. Dan beliau mendapati makanannya dan minumannya tidak ada perubahan. Yang keempat adalah beliau diperintahkan pula untuk melihat himarnya, iaitu haiwan tunggangannya. Lalu Allah memberitahu, sesungguhnya kami mahu menjadikan kamu sebagai tanda
peringatan kepada seluruh manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah perintahkan pula untuk kamu melihat tulang-tulang himar ini yang sudah menjadi debu. Lalu bagaimana Allah menumbuhkan semula tulang ini? Allah menjadikan semula tulang ini, lalu Allah balut dengan daging. Dan yang terakhir sekali kita namakan penutup, iaitu lelaki ini mengiktiraf kekuasaan Allah yang boleh menghidupkan seseorang yang mati. Baiklah, mari kita lihat satu persatu bahagian dan kita memetik beberapa pengajaran. Dalam bahagian yang pertama, iaitulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebut au kalladhi marra ala qaryatin. Atau, bila ada perkataan atau, maknanya kisah ini adalah sambungan kepada kisah sebelumnya atau ma'tuf. Maknanya dalam kisah sebelumnya, yakni kisah yang telah saya ceritakan pada minggu lepas, kisah Nabi Ibrahim berkata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, maka kisah ini adalah kisah yang seterusnya. Maknanya kalimat au ini adalah kesinambungan bukti-bukti seterusnya daripada Allah tentang kekuasaannya boleh menghidupkan sesuatu yang mati dan boleh mencipta alam kehidupan selepas alam kematian. Kalladhi marra ala qaryatin, seseorang yang marra. Marra ini artinya berjalan ataupun singgah. Maknanya lelaki ini bukan penduduk Korea ini. Beliau mungkin bermusafir lalu ditakdirkan Allah terserempak ataupun menemui perkampungan peradaban ini lalu beliau terkejut melihat apa yang sedang berlaku. Wallahu alam, siapakah lelaki ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyatakan. Baki lagi kita menghormati pendapat jumhur, iaitu lelaki ini adalah Uzair, seorang nabi Allah. Namun demikian, hakikatnya Allah tidak menyatakan nama lelaki ini. Kerana sebagaimana kisah sebelumnya, Allah tidak menyatakan siapakah raja yang menghadapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini. Ini menunjukkan kisah ini mempunyai kedudukan yang sangat universal. Semua orang mesti merasakan adakah dia mempunyai kualiti seperti lelaki ini. Apa kualiti lelaki ini, tuan-tuan? Lelaki ini berjalan. Dan sepanjang perjalanannya, beliau melihat apa yang berlaku. Beliau bermusafir dan beliau melakukan tadabbur kepada apa yang berlaku daripada tinggalan-tinggalan sejarah. Soal diri anda dan soal diri saya, sejauh mana kita bila travel, bila kita bermusafir, marra ala qaryatin, kita lalu pula tempat yang masih ada tinggalan-tinggalan sejarah. Adakah berlaku proses tadabbur? Artinya kita bertanya soalan-soalan yang menyebabkan kita lebih mengkagumi kekuatan dan kekuasaan Allah. Lelaki ini, apabila beliau melihat di hadapannya satu keadaan yang disifatkan Allah wahya khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun artinya kosong daripada penduduk. Artinya kawasan ini telah lengang, padang jarak, padang terkukur. Ala urushiha menunjukkan urush ataupun arish, bumbung ataupun atap kepada rumah atau istana telah jatuh ke bawah. Dinding-dinding mungkin ada lagi, tetapi atap di atas telah jatuh ke bawah. Ini menunjukkan telah berlaku penaklukan, telah berlaku sesuatu kepada negara ini, berlaku serangan yang menyebabkan bumbung tu jatuh terlebih dahulu dan bumbung ini berada di atas muka bumi dan dinding-dinding itu pula menyusuli jatuhnya bumbung ini. Tidak ada penduduk. Ini menunjukkan kalimat wahya khawiyatun ala urushiha, telah berlaku kemusnahan kepada kampung ini, negara ini untuk sekian lamanya dan lelaki ini baru sampai. Kita tidak diberitahu apakah kota ini. Baki lagi para ulama menyatakan ia adalah Baitul Maqdis. Ia adalah salah satu negara dalam Baitul Maqdis. Wallahu alam. Kita boleh menganggap ia Baitul Maqdis. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apakah negeri ini sangat misteri. Artinya apa? Sebagaimana telah saya nyatakan pada minggu lepas, jangan ditanya apa yang Allah tidak beritahu, tetapi soal diri anda, apa hikmah ditiadakan nama negara ini, nama lelaki ini, itu yang perlu ditanya. Baik. Dan lelaki ini
apabila melakukan tadabbur, ini kesan ayat-ayat Allah kepada lelaki ini. Bila dia baca ayat-ayat Allah, maka bila dia bermusafir, dia bertanya soalan. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha? Bagaimana? Anna di sini bukan artinya hal. Kalau hal, adakah Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati? Ini menunjukkan lelaki ini punyai keraguan, tidak punyai keimanan. Na'udzubillah. Lelaki yang ada di dalam ayat ini adalah lelaki yang beriman. Buktinya apa? Bukan hal yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, tetapi kalimat yang digunakan adalah anna. Anna menunjukkan persoalan kaifiyah. Lelaki ini sangat beriman, tetapi apa yang mahu dia tanya adalah bagaimana. Ini disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi apabila adanya kalimat anna yang juga bererti kaifa. Syekh Salah mengatakan seorang mukmin mestilah sentiasa dalam fikirannya bila melihat sesuatu persoalan kaifiat. Bagaimana Allah memperjalankan awan ini? Bagaimana Allah menjadikan tumbuhan-tumbuhan ini hidup? Sehingga diistilahkan oleh ulama ini sebagai at-tajribiyah al-ma'maliyah. Maknanya seseorang ini seperti masuk ke ma'mal untuk membuat uji kaji. Kerana keinginannya yang mendalam, dia dah lama beriman. Tetapi keimanan itu mendesaknya untuk menjawab macam-macam persoalan. Saya percaya Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Tetapi bagaimana ya? Bagaimana? Jadi persoalan ini bukan antara lelaki ini dengan kaumnya ataupun beliau dengan sesiapa. Ini persoalan yang bermain dalam dirinya sahaja. Beliau sedang melakukan tadabbur atau tafakkur. Lalu dengan belas kasihan Allah, tengok ya bagaimana Allahu waliyul ladina amanu. Ayat sebelumnya, bagaimana Allah menunjukkan beliau menjadi pelindung sangat responsif kepada hamba-hambanya yang mengambilnya sebagai wali, di mana persoalan yang bermain di dalam hati seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan jawab. Tuan-tuan, mungkin terkandung di dalam hati anda persoalan-persoalan yang anda tertanya-tanya, bagaimana Allah melakukan itu, bagaimana Allah melakukan ini, bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah saya. Tetapi orang yang menjadikan Allah sebagai wali, Allah pasti akan menjawab persoalannya sebagaimana Allah menjawab persoalan lelaki ini. Di mana lelaki ini bertanya soalan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ingat ya, lelaki ini menggunakan kalimat Allah. Kalimat Allah di sini menunjukkan lelaki ini nyata beriman. Sebagaimana kalimat Allah disebut di dalam minggu lepas, Nabi Ibrahim menyebutnya dalam pusingan yang kedua. Kerana pada pusingan pertama, Nabi Ibrahim menyatakan Rabbi. Jadi ini jelas menunjukkan lelaki ini tidak ada masalah keimanan langsung. Uzair tidak ada masalah keimanan langsung. Bahkan beliau sangat mempercayai. Dia seperti kita tengok berita perang, berita pasal satu negara seperti Syria diserang, dibom. Lalu kadang-kadang anak-anak kita ni tengok berita, dia tak ada sebarang perasaan. Dia hanya menganggap itu berita. Tetapi nenek kita yang kebetulan ada di rumah, dia lain sikit cara dia melihat berita ini, dan mungkin dia jarang-jarang tengok berita. Dia tak boleh nampak berita, dalam berita itu, dalam kaca TV itu ada mayat-mayat bergelimpangan, ada masjid kena bom, ada rumah-rumah dibom. Lalu dia mengatakan, Allahu Akbar, bagaimana Allah Ta'ala akan memulihkan keadaan Syria? Bagaimana Allah akan kembalikan keadaan umat Islam di sana? Tetapi anak-anak kita tak timbul soalan ni. Kerana terlalu bandarnya anak-anak kita. Tetapi nenek kita daripada kampung yang mungkin datang sekali sehari dua, dia menyebut kalimat Allah. Ini menunjukkan cara pandang orang tua ni tak sama dengan anak-anak muda yang lama duduk di bandar, tuan-tuan. Jadi ini menunjukkan nenek kita orang yang benar-benar beriman. Dia tak boleh tengok benda ni, lalu dia terus bertanya, Allahu Akbar, bagaimana Allah akan kembalikan situasi umat Islam ini? Jadi ini soalan yang lahir daripada keimanan, bukan soalan mempertikaikan. Okey, sekarang Allah Ta'ala sebut, lalu Allah mematikan lelaki ini 100 tahun. Kemudian Allah ba'athah, Allah bangkitkan. Ini babak yang pertama. Mari kita lihat babak yang kedua, pengajaran babak yang kedua, iaitulah lelaki ini dibangunkan, lalu berlaku soal jawab. Sama ada soal jawab ini antara Allah direct dengan lelaki ini, ataupun Allah utuskan malak ataupun malaikat, wallahu alam. Tetapi yang pasti berlaku soal jawab. Allah bertanya, berapa lama engkau telah berada di sini, yakni berapa lama telah engkau hidup di sini?
Lalu lelaki ini berkata, labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya rasa saya hidup sehari atau mungkin separuh hari. Di sini ada pengajaran. Pertama sekali, kenapa Allah tanya? Dan kenapa tidak terus Allah umumkan, sesungguhnya engkau telah hidup di sini 100 tahun tanpa perlu pertanyaan? Tuan-tuan, apabila Allah menyatakan sesungguhnya bal labithta mi'ata amin, lepas tu Allah bawa kepada babak seterusnya, tengok tulang, tengok makanan, tengok minuman, tengok himar. Apa pengajarannya? Pengajaran yang kita boleh perolehi di sini, lelaki ini, dia sendiri tidak mengetahui apa yang berlaku kepada dirinya. Kalau kepada diri sendiri pun seseorang itu tidak mengetahui apa sedang berlaku sehingga jawapannya bersifat tidak pasti. Ini jawapan tak pasti. Apa jawapan tak pasti? Kalau jawapan pasti, dia akan kata, saya telah hidup di sini sehari. Tetapi bila Allah rakamkan lelaki ini berkata, saya hidup sehari atau separuh hari, jawapan yang sama diungkapkan oleh pemuda Al-Kahfi dalam surah Al-Kahf. Ini menunjukkan seorang manusia sangat terbatas ilmunya tentang apa yang berlaku di dalam dirinya, apatah lagi di luar sana, di alam ini. Manusia sangat terbatas ilmunya. Allah, ilmunya tidak ada batasan. Sebab tu jawapan Allah menunjukkan kepastian, dan jawapan hamba Allah ini tidak menunjukkan kepastian, menunjukkan keterbatasannya. Anda boleh lihat kepastian jawapan Allah. Allah jawab dengan penuh keyakinan, bal labithta mi'ata amin. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, antara hikmah Allah merakamkan jawapan lelaki ini, aku hidup sehari atau separuh hari. Okey, kalau separuh hari, maknanya lelaki ini kemungkinan sampai di tempat ini pada waktu matahari naik, waktu matahari duha, dan dia telah kembali hidup pada waktu maghrib. Ada kemungkinan. Maknanya matahari sudah berada di barat ketika dia dibangunkan oleh Allah, dan dia sampai ke negara ini ketika matahari masih lagi baru mahu naik. Bukankah matahari naik and then matahari terbenam ada kaitan dengan kisah sebelumnya, iaitu cabaran Nabi Allah Ibrahim kepada Namrud? Dan bayangkan anda tidur. Ketika anda tidur, matahari, kerana anda terlalu penat dalam musafir, matahari baru naik. Kemudian anda tidur mati, dan bila anda bangun saja daripada tidur, anda mendapati matahari sudah berada di waktu maghrib. Anda tidak sedar, anda menyangka anda tidur separuh hari kerana waktu pagi sampai waktu maghrib itu separuh hari, dan malam lagi separuh. Anda menyangka anda tidur separuh hari, tetapi sebenarnya anda ditidurkan Allah untuk 100 tahun. Lalu jawapan Uzair, Allah rakamkan, dia kata sehari atau separuh hari. Di sini ada pengajaran yang sangat halus, tuan-tuan. Uzair tidur ketika matahari baru terbit di bahagian timur, dan beliau bangun daripada tidur, matahari sudah berada di barat. Nah, tanya soalan pada diri anda, seandainya anda bangun tidur dan matahari berada di barat, apa pengajarannya? Pengajarannya adalah taubat sudah tidak diterima, dan sebenarnya matahari terbit daripada barat adalah tanda kiamat. Saat kematian sudah tiba, kiamat akan muncul, dan selepas kiamat, alam akhirat akan datang. Kehidupan selepas kematian, alam kehidupan selepas kematian akan muncul. Dan cuba letak diri anda di tempat Uzair ataupun di tempat lelaki ini. Dia bangun pada waktu maghrib, katakan begitu, dan dia cuba pergi mencari semula, dia cuba kembali ke rumahnya, dan dia mendapati segala-galanya sudah berubah. Dia pulang ke rumahnya, dan anda bayangkan seorang lelaki yang mempunyai anak dan cucu. Kata Hamka, 100 tahun ini lebih kurang 3-4 keturunan. Maknanya, katakan saya seorang yang mengalami situasi ini, dan saya ada anak dan saya ada cucu. Semasa sebelum saya ditidurkan Allah 100 tahun, saya ada cucu. Cucu saya 2-3 tahun. Tetapi, selepas saya ditidurkan 100 tahun, saya pulang ke rumah dan saya mendapati cucu saya yang dahulu 2-3 tahun, masa saya sudah 34 tahun, sekarang selepas 100 tahun di rumah yang sama, rumah Syahri Abdul Rahman, saya mendapati, saya terkejut, anak saya yang bernama Fatih, yang dikatakan cucu ini, rupanya seorang yang sudah berusia, sudah tua, sudah berumur 103 tahun, 104 tahun. Sudah berubah.
tuan-tuan. Dahulu dia cucu saya, tetapi saya sangka pada hari yang sama saya akan menemui cucu saya, tetapi cucu saya telah beruban rambutnya, telah putih rambutnya. Ini tanda apa ya? Sila lihat surah Al-Muzammil ayat yang ke-17. Wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Kamu tidak bertakwa pada Allah pada hari di mana anak-anak kecil bila melihat kiamat seperti matahari terbit daripada barat, rambut anak-anak ini menjadi putih. Subhanallah. Orang yang tadabbur ayat ini akan cuba mengaitkan dengan banyak ayat di dalam Al-Quran. Lagi apa pengajarannya daripada babak yang kedua ini? Mari kita lihat babak yang ketiga. Kita tak banyak masa. Babak yang ketiga adalah Allah perintahkan kepada lelaki ini untuk melihat makanan dan minuman. Kemudian babak yang keempat, Allah perintahkan lelaki ini untuk melihat himar. Kemudian babak yang kelima, untuk melihat debu-debu bertukar menjadi tulang, tulang dibalut dengan daging. Okey, cuba perhatikan flow ni elok-elok tuan-tuan. Subhanallah. Mula-mula Allah tanya soalan. Allah tidak spoon feeding. Maknanya Allah tidak terus mengatakan, "Hei kamu sebelum ini mengatakan kamu tidak percaya aku boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, lihat apa yang berlaku kepada diri kamu. Kamu lihat, kamu sebenarnya tidur 100 tahun. Tak, Allah tidak terus memberitahu. Allah tanya soalan. Berapa lama kamu tidur? Okey, pertama, metod bertanya soalan. Tetapi metod bertanya soalan tidak terus memberitahu apa yang berlaku sebenarnya. Yang kedua, selepas Allah memberitahu yang kamu sebenarnya hidup 100 tahun, perkara pertama yang disuruh oleh lelaki ini bukan tengok himar, bukan tengok debu tanah, tetapi tengok makanan dan minuman. Kemudian nombor 3, babak yang keempat, iaitu tengok himar yang telah mati. Kemudian tengok pula tulang bagaimana Allah hidupkan. Flow ni sebenarnya menunjukkan betapa Allah sangat halus cara Allah mendidik hamba-hambanya untuk mendekati kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'allamal Quran, dia sangat bijaksana, sangat santun apabila mahu mengajar hambanya tentang kekuasaannya. Anda boleh lihat selepas Allah menggunakan metod soalan, flow yang kedua adalah Allah Taala meminta lelaki ini melihat terlebih dahulu sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Sebab awal kenyataan lelaki ini adalah, saya rasa saya hidup sehari atau separuh hari. Lalu Allah Ta'ala menyantuni lelaki ini dengan bukti yang selari dengan kenyataan lelaki ini terlebih dahulu. Iaitu bukti bahawasanya lelaki ini, dia benar dalam dakwaannya, dia tidur sehari atau separuh hari. Apa buktinya? Makanan dan minuman tidak ada perubahan. So, bila lelaki ini bangun daripada tidur, dia telah diperintahkan Allah tengok makanan dia, minumannya. Lalu dia mendapati makanan, minuman benar-benar tidak ada perubahan. Maka dia semakin yakin dia tidur sehari atau separuh hari. Dan memang Allah perintahkan dia pun untuk tengok makanan dan minuman terlebih dahulu. Supaya dia perlahan-lahan pergi kepada perintah Allah yang seterusnya yang akan memberikan dia kejutan. Allah Ta'ala tidak terus memberikan kejutan kepada lelaki ini. Allah mengajarnya dengan cara tadrij. Allah mengajarnya dengan cara yang beransur-ansur. Allah memulakan dengan sesuatu yang tidak mengejutkan, bahkan menyembelahi dia punya pandangan yang lebih awal, iaitu dia menyatakan dia hidup lebih kurang sehari atau separuh hari, iaitu buktinya makanan. Okey, saya benar, Alhamdulillah. Tetapi Allah mula mengatakan, sekarang kamu tengok pula kepada himar kamu. Di mana himar kamu? Yang kamu nampak sekarang adalah tulang-tulang yang sudah menjadi debu di lokasi himar yang kamu tambat ini. Lalu lelaki ini mula terkejut. Lalu lelaki ini dibawa pula bukan kepada kenyataannya, iaitu dia mula dibawa kepada kenyataan Allah. Apa kenyataan Allah? Bal labithta mi'ata 'amin. Lalu lelaki ini mula menginsafi bahawasanya dia benar-benar telah berada di sini untuk tempoh yang lama. Buktinya apa? Himar ini mengalami satu tempoh kematian dan kehilangan daripada muka bumi Allah dengan tempoh yang mungkin menelan masa yang begitu lama. Lalu lelaki ini mula perlahan-lahan memahami apa yang sedang berlaku. Dan sekarang flow yang seterusnya, Allah mula menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh lelaki ini di permulaannya, itulah bagaimana mungkin Allah menghidupkan perkampungan dan penduduk di kampung ini. Lalu Allah memberikan perintah kepada lelaki ini untuk melihat tulang. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Allah Ta'ala menyebut, kau perhatikan debu-debu ini bagaimana Allah cantumkan menjadi tulang.
Kemudian bagaimana tulang ini nunshizuha. Nunshizuha artinya kami tinggikan, kami wujudkan dan kami tinggikan tulang-tulangnya. Anda bayangkan tulang-tulang ini bergerak. Kemudian tulang-tulang ini mula bertaut antara satu sama lain. Subhanallah, belum ada lagi sebarang roh ditiupkan. Himar ini belum lagi hidup, tetapi tulang-tulang ini mula bergerak, cantum bercantum dari bawah naik ke atas. Subhanallah. Dan nunshizuha juga Rasulullah membacanya sebagai nunshiruha. Ilmu qiraat mutawatir ini mengajar kita tak boleh kata nunshizuha punya qiraat lebih baik daripada nunshiruha. Tidak ada tarjih dalam qiraat kerana kedua-duanya dibacakan oleh Rasulullah ini untuk tujuan memberikan kedalaman makna. So bila Nabi SAW juga membaca nunshiruha, artinya kami berikan kehidupan kepada tulang ini. Thumma naksuha lahma, kemudian kami balut tulang-tulang ini dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Jadi tuan-tuan, ini berlaku, demonstrasi ini berlaku di hadapan mata hamba Allah ini, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebenarnya peristiwa ini kadang-kadang cukup dengan dirinya sahaja sudah membadai sebagai tanda kekuasaan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Maknanya lelaki ini, dia tak perlu tengok himar, dia tak perlu tengok makanan. Cukuplah bila dia bangun saja daripada tidur, dan sebagaimana berlaku kepada pemuda Al-Kahf, sebab anda tengok cerita dalam surah Al-Kahf, tidak ada babak pemuda Al-Kahf tengok makanan, tidak ada babak pemuda Al-Kahf tengok anjing, binatang. Tetapi peristiwa yang berlaku kepada lelaki ini, Allah perintahkan dia tengok binatang peliharaannya, Allah perintah dia tengok makanan dan minumannya. Dan kenapa tidak memadai dengan dirinya sendiri sebagai tanda? Kerana ini semua untuk tujuan untuk benar-benar menjawab persoalannya dan untuk memberikan kepadanya ketenangan sehingga dia tidak lagi perlu bertanya soalan seperti ini pada masa akan datang. Dan untuk tujuan dia mengajar kaumnya atas dasar keyakinannya yang bertambah-tambah. Ini akan membawa kepada kalimat liyatma'inna qalbi yang akan muncul dalam kisah Nabi Ibrahim dalam ayat yang seterusnya. Maknanya, Allah tidak mahu lelaki ini sahaja melihat dirinya sebagai tanda Allah mampu untuk memelihara 100 tahun tubuhnya dan Allah kembalikan kehidupan. Allah tambah dengan bukti-bukti seterusnya, iaitu makanan Allah Ta'ala boleh jaga. Tapi himar Allah Ta'ala memilih untuk mematikan. Tetapi makanan Allah memilih untuk memeliharanya. Dan diri kamu pula adalah bukti seterusnya. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Jadi dengan pelbagai bukti-bukti ini untuk tujuan liyatma'inna qalbi, untuk benar-benar lelaki ini a'lamu annallah. Atas dasar ilmu sekarang, lelaki ini benar-benar yakin Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, dalam saki-baki masa yang ada ini, saya mahu membawa anda kepada ayat ini dari perspektif munasabah. Ia adalah sesuatu yang sangat indah sekiranya anda memahami apa yang berlaku dalam surah Al-Baqarah dalam juzuk yang ketiga ini ataupun penghujung juzuk yang kedua ini sejak daripada ayat 243. Di mana kalau anda tengok elok-elok dia punya flow daripada penghujung surah Baqarah ini, Allah mula berbicara tentang Bani Israel yang dihalau keluar daripada kampung halaman mereka, Baitul Maqdis. Kerana mereka sedang ditakluki dan mereka sangat takut mati dan mereka tidak mahu berjihad sedangkan jumlah mereka ulufun hadaral maut. Kemudian kerana mereka takut mati, Allah Ta'ala sebut sebagai pengajaran kepada umat Nabi Muhammad pada ayat 244, kamu mesti berjihad, mempertahankan tanah air kamu, jangan jadi seperti Bani Israel. Jihad adalah persoalan berani mati, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala meminta umat Islam belajar daripada punca Bani Israel dihalau daripada Baitul Maqdis. Iaitulah waqatilu fi sabilillah. Kemudian Allah Ta'ala bawa cerita jihad, iaitu Allah memenangkan tentera Talut. Walaupun jumlah mereka sedikit, tidak uluf, tetapi jumlah yang sedikit ini tidak takut kepada mati kerana mereka punya iman yang kental kepada Allah.
Kemudian Allah Ta'ala bawa kita kepada ayat kursi. Kerana ayat kursi menyimpulkan siapa yang pegang hidup, siapa yang pegang mati. Siapa berhak mengatakan fulan si fulan akan hidup, siapa yang berhak mengatakan fulan si fulan akan mati. Kerana jihad, seseorang berada di medan jihad, kebimbangannya adalah aku boleh terus hidup ataupun aku akan mati. Lalu Allah menegaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia berhak menentukan siapa akan hidup. So kamu larilah daripada jihad sekalipun. Kalau Allah takdirkan mati, maka akan mati. Kalau kamu berada di medan jihad, kalau Allah takdirkan kamu hidup, kamu akan terus hidup. Jangan risau, jangan bimbang. Pada tangan Allah, dia memegang kehidupan dan kematian. Lalu Allah bawa pula cerita Nabi Allah Ibrahim yang tidak mampu untuk dibunuh oleh Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Di mana raja kafir ini tidak mampu untuk menimpakan apa-apa ancaman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang, anda sedang berada di dalam satu kisah yang salah satu perspektif yang dibangkitkan oleh para alim ulama adalah keluhan seorang da'i, seorang agamawan, seorang nabi kepada apa yang menimpa sebuah negara, iaitulah kematian, kemusnahan. Seperti seorang pendakwah mengeluh, ya Allah, bolehkah Allah kembalikan bumi Syria ini sudah dibaham oleh musuh-musuh Allah? Ya Allah, apakah yang bakal berlaku kepada Rohingya? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Inilah sikap yang boleh jadi berlaku kepada saya dan kepada anda, di mana kita terlepas cakap, kita mengeluh, ya Allah, bolehkah perkampungan umat Islam ini dikembalikan Allah kehidupannya? Sebab apa? Ayat ini mengisahkan perkampungan di mana orang-orang di situ mungkin orang-orang yang beriman, namun kerana mereka hadarul maut, ya, kerana mereka takut mati, lalu Allah musnahkan mereka dan mereka dihalau keluar. Tetapi Allah memberikan kepada kita sebenarnya berita gembira daripada ayat ini. Allah memberikan kita rasa optimis, iaitu Allah Ta'ala mengajar dan mendidik lelaki ini, jangan mengeluh. Jangan kamu tidak yakin Allah boleh mengembalikan kehidupan kepada umat Islam di Syria. Jangan kamu pesimis Allah boleh mengembalikan kehidupan umat Islam di Rohingya. Jangan kamu tidak yakin di sebalik perancangan musuh-musuh Allah mengebor, memusnahkan, dan kita tahu Rasulullah meramalkan. Bukan ramalan, pengetahuan Allah kepada Rasulullah, memang akan berlaku pertumpahan darah di dalam negara umat Islam di sana sini. Namun sebagai seorang mukmin, kita kena belajar daripada ayat ini. Jangan kamu mengeluh, apatah lagi kamu tidak yakin Allah mampu untuk mengembalikan kehidupan kepada mana-mana qaryah. Qaryah di sini bukan sekadar mengembalikan kampung ini, tetapi mengembalikan kehidupan kepada penduduk kampung ini. Lalu apa yang disaksikan oleh lelaki ini ataupun Uzair, bila dia bangun 100 tahun, apa yang dia lihat adalah wanzur ilal idham. Tuan-tuan, di sini antara keindahan bahasa Arab. Allah Ta'ala tak sebut wanzur ila himarihi, maknanya perhatikan tulang himar ini, tetapi Allah menggunakan ma'rifah, wanzur ilal idham, perhatikan tulang-tulang. Maknanya bukan sekadar tulang himar, tetapi kamu perhatikan tulang-tulang, di mana sekarang sudah ada manusia di perkampungan yang kamu kata tadi sudah mati. Pergi ke kampung itu semula, kamu lihat penduduk-penduduk di sana, lihat tulang-tulang yang ada pada mereka. Nah, kamu lihat bagaimana dahulu perkampungan ini tumbang, ditakluk, dibom, dimusnahkan, dibaham oleh musuh-musuh Allah. Sekarang Allah Ta'ala telah mengembalikan kemenangan kepada umat ini. Kalau Baitul Maqdis, maknanya ini adalah berita gembira. Allah Ta'ala akan kembalikan kemenangan kepada Baitul Maqdis dengan izin Allah. Dan lebih umumnya lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengembalikan umat ini kepada kemenangan, insya-Allah. Jadi surah ini ataupun ayat ini memberikan kepada anda, kepada kita semua, pengajaran supaya jangan pesimis dengan kekuatan Allah untuk mengembalikan umat ini kepada kehidupan. Syaratnya, perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ia membabitkan jihad dan keberanian kita untuk tidak takut mati berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu sahaja saya mahu kongsikan di sini, keindahan kisah lelaki yang dimatikan Allah 100 tahun ini. Dan mudah-mudahan
kita mendapat pengajaran yang terbaik daripada kisah ini. Dan saya ulang balik, antara pengajaran kita perolehi adalah bila kita bermusafir, lakukan tadabbur, timbulkan persoalan sebagaimana lelaki ini. Antara pengajaran lain juga adalah betapa santun, lemah lembut dan betapa sistematiknya Allah mendidik lelaki ini tentang kehidupan selepas kematian. Dan yang ketiga, jangan pesimis, jangan lemah semangat dengan apa yang berlaku dan menimpa umat Islam pada hari ini. Yakin Allah boleh mengembalikan kehidupan kepada umat ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.